Kerajaan Madani komited memperkukuh pembangunan di kawasan luar bandar khususnya di Parlimen Kinabatangan. Ia dilaksana menerusi pelbagai inisiatif di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata beberapa inisiatif baru diperkenalkan bagi menyantuni rakyat di Kinabatangan, Lamak, Kuamut dan Sukau. Usaha ini menumpukan kepada pembangunan infrastruktur termasuk jalan raya, bekalan air dan elektrik bagi memastikan kawasan luar bandar terus diberi perhatian. Sasaran. Felcra umpamanya kita ada peserta Felcra. Risda kita ada peserta Felcra. Begitu juga MARA yang mempunyai 6 teras di dalam usaha yang dilaksanakan. Dalam tempoh 3 tahun ini, alhamdulillah, Kinabatangan, Lamak, Kuamut dan Sukau tidak akan pernah dilupakan oleh KKDW di dalam memberikan bantuan. Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berucap demikian pada program Santuni Rakyat di Kinabatangan. Dun Kuamut dalam Parlimen Kinabatangan antara kawasan luar bandar yang mendapat perhatian daripada Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Adun Kuamut Datuk Masyong Banah berkata usaha menangani isu kemiskinan, kekurangan kemudahan asas dan sumber ekonomi terhad antara diberi perhatian berterusan. Adun Kuamut Datuk Masyong Banah berkata pilihan raya kecil yang sedang berlangsung di Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak tidak akan mengubah lanskap kerajaan. Sebaliknya, memilih wakil rakyat yang mampu bekerjasama rapat dengan kerajaan negeri dan persekutuan. Katanya, rakyat perlu memanfaatkan hubungan baik kerajaan negeri dan persekutuan agar pembangunan dapat dinikmati sewajarnya. Datuk Masyong bercakap kepada pemberita selepas program Sentuhan Kasih Desa di Kuamut. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun merancang mewujudkan TikTok Studio di daerah Sandakan dan beberapa daerah lain di Sabah bagi membantu usahawan memasarkan produk secara digital. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Datuk Muhammad Alamin berkata, setakat ini satu TikTok Studio telah diwujudkan di Kota Kinabalu dan akan diperluaskan ke kawasan pedalaman yang mempunyai capaian internet. Kita sudah di era digital, pendigitalan. Keusahawan ini perlu kita bergerak lebih pantas, lebih cepat. Itu sebabnya kita tekun mengambil inisiatif untuk memperkenalkan TikTok Studio tadi. Usahawan boleh datang ke tempat itu, boleh memasarkan di hadapan kamera TikTok secara live. Jadi bagaimana kita membantu para usahawan kita lah. Beliau ditemui RTM pada program taklimat pembiayaan skim tekun di Kampung Tanjung Aru, Sandakan. Kita tumpukan kepada pulau-pulau yang begitu banyak berada dalam kawasan-kawasan di Sabah ni. Kita jelajahi semua 25 kawasan cawangan supaya gerak tegas di tempat-tempat yang terpinggir supaya mereka juga diberi peluang. Dalam pada itu, Tekun Sabah memperuntukkan RM141.5 juta tahun ini menyasarkan lebih 6,000 usahawan di seluruh negeri termasuk golongan wanita dan usahawan di kawasan terpinggir. Universiti Malaysia Sabah UMS akan menambah kemudahan pendidikan dan komuniti di kampus Sandakan dengan pembinaan sebuah dewan kuliah bernilai RM91 juta. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata dewan kuliah itu akan dibina di tapak seluas lebih 3 hektar. Saya harapkan setiap perancangan yang kita buat tidak berlaku kelewatan. Kerana apabila universiti merancang dan kementerian telah pun membuat keputusan akan keperluan kepada dewan yang berkenaan, maka saya juga mengharapkan bagi pihak yang mendapat kontrak ini, mereka tidak akan melewatkan pembinaan projek ini. Dalam lawatan itu, beliau turut meninjau Masjid Fakulti Pertanian bernilai RM4.5 juta yang boleh menampung sehingga 1,000 orang, memudahkan solat penduduk dan pelajar. Datuk Seri Zamri juga berkesempatan melawat Insektarium Madu Kelulut yang menambah nilai pendidikan dan penyelidikan di Fakulti Pertanian Lestari UMS. Usaha ringankan beban penduduk terjejas banjir di Beaufort dan Tenom. Program Pasca Bencana Skuad Ihsan Madani tampil mengulurkan bantuan dengan kerjasama beberapa institusi keagamaan di negeri ini.
Total bantuan yang kita berikan semuanya dalam RM186,000 yang mana terdiri daripada bakul makanan dalam 280 pak. Kemudian 26 masjid dan surau mendapat manfaat secara tunai, ya, yang mana mereka ini adalah kawasan-kawasan yang terkesan dengan banjir. Beliau ditemui RTM selepas menyerahkan bakul makanan di Majlis Daerah Beaufort. Beaufort dan Tenem masing-masing menerima 280 dan 204 pak makanan bernilai RM200 setiap satu. Selain itu, 26 masjid dan surau di Beaufort masing-masing menerima sumbangan tunai RM5,000. 9 masjid dan surau di Tenem pula dibantu melalui Yayasan Taqwa dengan kerjasama Mawib. Program ini memastikan penduduk serta institusi keagamaan yang terjejas akibat banjir terus diberi sokongan sekaligus meringankan beban mereka menghadapi pasca bencana. Kerajaan negeri memperkukuh pendidikan sains dan teknologi dengan pembukaan Sains Explore Tawau, sebuah pusat sains interaktif yang memberi peluang pelajar dan masyarakat mendalami bidang STEM secara praktikal. Pusat sains pertama di Tawau ini dibangunkan melalui kerjasama Kementerian Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi KPSTI Sabah dengan Petronas melibatkan peruntukan kira-kira RM6 juta. Pusat sains ini kita akan perkembangkan lagi di kawasan-kawasan luar bandar seperti di Paitan, Sok Pedalaman, Kinabatangan, Kuamut, dan kita menyambut baik seranan yang amat berhormat Perdana Menteri baru-baru ini. Kita di Sabah ini harus menerokai teknologi baru, terutama sekali dalam pendigitalan pendidikan di kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pelancaran Sains Explore Tawau di Garden City Tawau. Sains Explore Tawau terletak di Garden City seluas 3,756 kaki persegi, menampilkan 20 pameran interaktif dan sebuah maker studio bagi pembelajaran hands-on. Sejak mula beroperasi Oktober 2025, pusat ini telah menerima lebih 32,000 pengunjung, menandakan sambutan positif masyarakat terhadap STEM. Kerajaan negeri turut merancang pusat sains bernilai hampir RM6 juta disandarkan pertengahan tahun ini. Bekas Ketua Warden Asrama Sekolah dipanggil semula memberi keterangan dalam prosiding inkues kematian pelajar tingkatan 1 Allahyarhamah Zahra Khairina Mahathir di Mahkamah Coroner Kota Kinabalu pada Khamis. Saksi menjelaskan kejadian pada 15 dan 16 Julai 2025 termasuk isu kehilangan barang dan interaksi pelajar di asrama. Mahkamah turut menumpukan kepada dokumen dan bahan bertulis, termasuk helaian kertas, tangkap layar perbualan WhatsApp dan salinan diari arwah yang diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Saksi juga mengulas tekanan emosi yang dialami warga sekolah susulan kecaman di media sosial serta kesan terhadap pelajar baru di asrama. Prosiding hari ini, Jumaat, akan dijalankan secara tertutup dengan memanggil seorang saksi kanak-kanak serta 2 saksi baharu mengikut prosedur pelindungan saksi bawah umur. Kontingen RTM Sabah bersedia menghadapi Tamasya Sukan RTM kali ke-13 yang berlangsung di Kuala Lumpur bermula 24 hingga 27 Januari ini. Persiapan rapi dijalankan sejak hujung tahun lalu dengan sesi latihan secara berperingkat sebelum latihan berpusat. Kita mengharapkan dengan persiapan yang cukup teliti ataupun yang cukup dari setiap kontingen dari awal penghujung tahun lalu, kita dapat memberi aksi yang terbaik dan bukan saja membawa untuk kemenangan tetapi juga dapat mengeratkan silaturahim di dalam kalangan peserta. Beliau berkata demikian selepas perlawanan Persahabatan Bola Sepak RTM Sabah menentang Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah SAFA di Likas. Beberapa acara utama telah menjalani latihan serentak termasuk bola sepak, sepak takraw, pingpong dan bola jaring. Pada edisi kali ini, RTM Sabah menghantar 60 peserta yang akan bertanding dalam 6 jenis sukan. Para peserta bergerak ke lokasi secara berperingkat bermula Khamis. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Bu Mawen. Salam Malaysia Madani.